Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Apa kabar semuanya? Harap-harap semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. InsyaAllah hari ini kita akan ke satu sesi ulang kaji untuk mata pelajaran sirah, pelajaran yang ketiga, Ahlul Bait. Baiklah, yang pertama sekali berkaitan dengan pengertian Ahlul Bait. Macam yang saya telah terangkan dalam kelas sebelum ini, ahlu itu bermaksud ahli, al-bait pula bermaksud rumah. So, secara perkataannya, ahlul bait adalah ahli rumah. Okay, dalam ilmu sirah, ahlul bait pada bahasa adalah keluarga serta kaum terdekat. Manakala daripada segi istilah pula, ahlul bait ini merujuk kepada keluarga Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad, yang terdiri daripada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, termasuklah isteri-isteri dan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk kesimpulan, pengertian Ahlul Bait itu sendiri adalah merujuk kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiknya kita masuk kepada keistimewaan Ahlul Bait. Okey, dalam buku telah digariskan 3 keistimewaan Ahlul Bait. Yang pertama, diharamkan menerima zakat dan sedekah. Seperti mana yang kita tahu, zakat dan sedekah ini biasanya sinonim dengan golongan orang yang kurang berkemampuan. Oleh itu, Ahlul Bait diharamkan untuk menerima zakat dan sedekah bagi memelihara kemuliaan dan kedudukan Ahlul Bait itu sendiri. Yang kedua, mereka Ahlul Bait ini berhak untuk menerima ucapan selawat bersama-sama dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhatikan lafaz selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkataan Ali dekat situ merujuk kepada keluarga Nabi. Jadi, setiap kali kita membaca selawat ke atas Nabi, kita juga secara tidak langsung membaca selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Jadi itu adalah keistimewaan Ahlul Bait yang kedua. Keistimewaan Ahlul Bait yang ketiga adalah mereka ini berhak untuk menerima 1/5, 1/5 bahagian daripada harta ghanimah. Ingat lagi tak apa itu harta ghanimah? Harta ghanimah itu adalah harta yang dirampas daripada pihak musuh dalam peperangan. Okey, nak dijadikan cerita, apabila berlaku satu peperangan dan umat Islam menang ketika itu, dan ada harta-harta daripada pihak lawan, pihak musuh, pihak kafir ketika itu. So, umat Islam rampas harta itu, dan harta itulah yang disebut sebagai harta ghanimah, harta yang dirampas daripada pihak musuh dalam peperangan. Jadinya Ahlul Bait berhak untuk mendapat 1/5 daripada harta tersebut. Kita masuk kepada isteri-isteri Nabi Muhammad. So, sambil dengar boleh ikut saya baca nama isteri-isteri Nabi yang pertama. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar Al-Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Hindun binti Abi Umayyah ataupun digelar sebagai Ummu Salamah, Zainab binti Jahshin, Juwairiyah binti Al-Harith, Ramlah binti Abi Sufyan ataupun digelar sebagai Ummu Habibah, Maimunah binti Al-Harith, dan yang terakhir sekali Safiyah binti Huyai. Pada pengakhiran tajuk ini kita masuk kepada putera-puteri, iaitu anak-anak kepada Rasulullah dan juga cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada perkahwinan Rasulullah SAW dengan isterinya yang pertama, iaitu Sayyidatina Khadijah, baginda Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah dikurniakan 6 orang anak. Yang pertama, Al-Qasim. Yang kedua, Zainab. Yang ketiga, Ruqayyah. Yang keempat, Ummu Kalthum. Yang kelima, Fatimah. Dan yang keenam, Abdullah. Al-Qasim ini meninggal dunia ketika berumur 2 tahun. Zainab pula berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Abul As bin Ar-Rabi'.
Dikurniakan 2 orang cahaya mata. Yang pertama bernama Umamah dan yang kedua bernama Ali, meninggal sewaktu masih kecil lagi. Umamah ini bernikah dengan Sayyidina Ali setelah Fatimah, iaitu anak kelima Rasulullah, wafat. Seterusnya Ruqayyah. Ruqayyah sebelum berkahwin dengan Sayyidina Utsman, Ruqayyah berkahwin dengan Utbah bin Abu Lahab dan dikurniakan dengan seorang anak yang bernama Abdullah, meninggal sewaktu masih kecil. Ummu Kalthum berkahwin dengan Sayyidina Uthman setelah Ruqayyah, anak Rasulullah yang ketiga itu, meninggal dunia. Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali, dikurniakan 5 orang anak. Yang pertama Zainab, yang kedua Ummu Kalthum, yang ketiga Husin, yang keempat Muhsin, dan yang kelima Hasan. Zainab berkahwin dengan seorang lelaki bernama Abdullah bin Ja'far dan Ummu Kalthum berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Umar bin Al-Khattab. Seterusnya Abdullah. Abdullah wafat di Mekah ketika Abdullah masih kecil. Dan ada lagi seorang putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, lahir di Madinah daripada ibunya yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Setakat itu sahaja untuk sesi ulang kaji kita dalam tajuk yang ketiga Ahlul Bait. Semoga mendapat manfaat dan faedah. Akhir sekali, sekian, terima kasih. Jaga kebersihan, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.